السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، خصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إنا في الدنيا وإنا في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي ماليزيا وفي كل المكان وفي كل الزمان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sambung muka surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, telah berfirman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahwasanya pendengaran itu dan penglihatan dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sikit lagi nak habis, minggu lepas kita dah berhenti. Baik, yang ni pendek je ayat dia. Tapi kalau kita nak menghalus-halusinya panjang cerita. Allah Ta'ala bagi kita penglihatan ke, atau Allah Ta'ala izinkan kita melihat. Dalam ilmu tauhid, Allah tak bagi kita penglihatan. Ini saya nak cerita.
Penglihatan ni dia sifat ma'ani Allah Ta'ala. Pendengaran pun sifat ma'ani Allah Ta'ala. Kalau kita mengaji tauhid, ya, sifat ma'ani ni yang wajib kita tahu ada 7 kan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Semua sifat ma'ani ni tidak diberi oleh Allah kepada makhluk. Kalaulah diberi, pengertian diberi itu bermakna beralih sifat itu dari zat Allah kepada diri makhluk. Maka ulama-ulama tauhid mengatakan ianya adalah mustahil. Mustahil Allah beri sifat dia meduk kat kita. Mustahil Allah Ta'ala mengalihkan sifatnya kepada kita. Jadi bila Allah Ta'ala bagi sifat dia dekat makhluk, bermakna sifat Allah tidak wahdaniyah. Jadi bercabang-cabang, berpecah-pecah. Jadi tak boleh kita kata Allah beri kita penglihatan, Allah beri kita pendengaran. Kalau kita kata Allah beri kita pendengaran, itu sekadar majaz qauliyah. Kata pinjaman je, bukan hakikat. Kalau kata itu hakikat, salah akidah itu. Itu hanyalah majaz qauliyah ataupun kata pinjaman. Jadi kalau kita nak kata macam mana? Allah izinkan kita melihat. Allah izinkan kita mendengar. Hakikat yang melihat, hakikat yang mendengar itu ialah Allah. Dalam Quran disebut la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dilihat oleh pandangan mata. Siapa dia tu? Allah. Allah itu tak dapat dilihat oleh pandangan mata. Dialah, yakni Allah itulah yang melihat oleh tiap-tiap pandangan mata. Hakikat yang melihat apa yang kita lihat ni Allah yang melihat sebenarnya. Sebab itu kalau kita mengaji ilmu tasawuf, orang-orang yang sampai darjah musyahadah, iaitu orang-orang kewalian, bila mereka memperbuat sesuatu, mereka tidak rasa mereka yang buat. Mereka rasa Allah yang memperbuat. Kerana apa? Kerana hati mereka sudah kosong daripada makhluk. Yang ada hanyalah Allah. Jadi tak kala itu, apa yang disebut dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan sekalian kamu dan sekalian perbuatan kamu sudah ada di dalam perasaan hati mereka. Kita cuma duduk di tingkat pengetahuan. Perasaan itu belum. Perasaan itu belum kerana hati kita penuh dengan dunia. Ya. Dalam Quran dia kata fi qulubihim ghulfun. Dalam hati mereka itu ada penutup. Ada dinding, ada penutup, ada hijab. Kalaulah dinding itu terkeluar daripada hati, maka tak kala itu kita akan tajalli Allah. Iaitu apa kita buat pun kita ingat Allah. Kita tak ingat Allah sembahyang pun tak ingat Allah, bukan? Lagi sembahyang lagi kuat ingat dunia. Tengah sembahyang dia ingat nak makan tobiang. Dia ingat nak makan ikan bakar. Habis sembahyang kuat ingat je lupa. Sembahyang pula sunat, dia ingat pula kunci kat rumah hilang kat mana. Jumpa balik lah. Itulah kita Pasal apa? Pasal fi qulubihim ghulfun. Dalam hati kita ni ada penutup. Jadi kalaulah hilang penutup itu, nescaya kita tak terasa kita yang berbuat. Kita rasa Allah yang memperbuat kita. Kita tak terasa kita melihat, kita rasa Allah mengizinkan kita lihat. Kita rasa Allah yang melihat sebenarnya, tapi tak ada perasaan dalam hati kita kerana hati kita tu terdinding dengan dosa, terdinding dengan
hubbud dunia, tertinding dengan ananiyah. Apa dia ananiyah? Rasa keakuan. Kita tak terasa Allah yang gerak, kita rasa kita. Maka orang kalau hilanglah ulfun itu, nescaya kita dapat hakikat tauhid. Sekarang ni kita cuma ada ilmu tauhid. Kita belajar, kita ada ilmu. Kita cuma ada pengetahuan, tapi tidak ada kesedaran. Kita cuma ada pengetahuan, tapi kita tidak ada kearifan. Pengetahuan ni semata-mata mengetahui. Arif ni maknanya kesedaran, hidup bertuhan. Maka sebab itu kita perlu tauhid dan tasawuf seiringan supaya kita dapat hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu ialah ma'rifatullah. Baik. Jadi maksud kata Allah beri penglihatan kepada kita itu bukan hakikat ya. Itu pada pinjaman perkataan, kata pinjaman. Dulu kita kat sekolah ada belajar kata pinjaman. Kata pinjaman itu bukan hakikat. Bukan hakikat. Allah tak beri penglihatan kat kita sebab tu sifat ma'ani dia. Supaya tak faham boleh tanya. Baik, dalilnya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dalilnya lagi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Baik, habis di situ dia kata wallahu a'lam. Kita masuk bab baru, faslun. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran. Supaya ini pun namanya kalam majaz akliyah, bukan hakikat, iaitu bahasa syariat. Bahasa syariat kita kata Allah jadikan lidah tu untuk kita baca Quran. Ambil daripada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menjadi beribadah. Maka adalah setengah-setengah berpendapat lam pada ayat yang kita sebutkan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lam tu kalau orang majnahu orang kata itu bukan lam ta'lil, itu lam sayrurah namanya. Lam ta'lil maknanya untuk. Lam ta'lil maknanya supaya. Lam ta'lil maknanya sebab. Sebab, untuk, supaya. Itu lam ta'lil. Tapi lam pada liya'budun itu bukan lam ta'lil. Kata ulama tafsir dan ulama usuluddin, itu lam sayrurah. Apa maksud lam sayrurah? Sayrurah maknanya Allah jadikan. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menjadi beribadah. Bukan untuk beribadah, tapi menjadi beribadah. Apa beza untuk dengan menjadi? Kalau kata untuk, itu mengambil manfaat oleh Allah akan makhluk yang ia jadikan. Allah jadikan kita ni, Allah Ta'ala ambil manfaat. Kita masak nasi pasal kita nak ambil manfaat. Apa dia? Nak ambil kenyang perut. Kita makan ubat sebab nak ambil manfaat. Apa dia? Untuk sembuhkan penyakit. Allah jadikan kita, Allah ambil manfaat tak? Siapa i'tiqad Allah Ta'ala ambil manfaat, hilang iman dari dada. Ya. Jadi Allah jadikan kita ni semata-mata kehendak dia. Bukan sebab nak ambil apa-apa manfaat. Bukan nak ambil apa-apa faedah, benefit, tidak. Allah jadikan makhluk semata-mata kehendaknya, keinginannya.
Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allah jadikan semata-mata dia nak lagu tu. Dia nak jatuh jadi Fir'aun tempatnya nanti dalam neraka. Hidup di dunia ni jadi raja. Dia nak orang tu jadi nabi. Nanti dalamnya ke akhirat, dalam syurga. Satu kumpulan ni Allah jadikan kafir. Satu kumpulan ni Allah tak jadikan Islam. Maka yang kafir nanti Allah akan letak dalam neraka. Yang Islam Allah letak dalam syurga. Sebab apa? Jangan tanya sebab, tak boleh. Ya? Jangan kamu tanya Allah buat apa. Wa hum yus'alun. Kamu tu nanti akan ditanya. Kamu jangan tanya apa Allah Ta'ala buat. Kamu tu yang patut bersedia sebab kamu akan ditanya. Wa hum yus'alun. Jadi kalau kita nak tanya sebab apa, jangan. Sebab apa Allah buat gitu. Sebab apa Allah buat gitu. Tak boleh. Salah hadap. Salah hadap dengan Allah. Dia nak tanya lagu mana? Apa hikmah Allah buat begitu? Apa maksud hikmah? Hikmah ni maknanya atas kebijaksanaan Allah, Allah buat begitu. Apa hikmahnya? Ya. Apa tanda bijaksananya Allah Ta'ala buat lagu tu? Bijaksana. Bukan sebab, tapi bijaksana. Allah kan maha bijaksana. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kena tanya lagu tu. Apa hikmah berperangnya Palestin? Hari-hari syahid orang-orang Islam di sana. Nampak macam orang Palestin tu makin teruk dirodok oleh puak-puak kafir. Orang kafir bersatu menyokong Israel, memberi bantuan, menghantam orang-orang Islam di Palestin. Jangan tanya sebab apa. Tanya apa hikmah, tak apa. Tanya sebab apa, jahat adab dengan Allah. Jahat adab. Jadi kita kena kata apa hikmah. Hikmah tu panjang. Ringkas kata senang. Itulah nanti tempat laluan Dajjal. Nak pergi duduk di Baitul Maqdis. Nak pergi duduk di Masjid Al-Aqsa. Ada hikmah ni. Baca semua. Dia punya perjalanan Dajjal bila dia terbit, dia akan duduk di Masjid Al-Aqsa. Jadi raja. Kemudian dia akan duduk di Arab Saudi. Dia nak masuk Mekah, Madinah, tak boleh. Dia duduk istana yang telah dibina oleh kerajaan Wahabi kat dia. Itu perjalanan Dajjal. Jadi ada hikmah Allah Ta'ala buat begitu. Hikmah yang pertamanya, ya, itulah peluang orang-orang Arab di Palestin untuk mencari syahid. Dan sesiapa juga di dunia yang nak mencari syahid, pergilah ke Palestin. Dan Nabi suruh pergi Palestin. Bukan? Nabi suruh pergi Masjidil Aqsa untuk cari peluang syahid. Kita ni penakut. Macam-macam alasan kita. Ada bini muda lagi lah. Dah 70. Ada anak lah, payah nak kahwin berlaku lah. Kan? Tu tak larat lah, tua lah. Mata kabul pula macam nak pergi. Pegang mission game pun tak ada. Tak larat lah. Ilmu alasan kan. Tapi nak pergi pun tak boleh lah sekarang. Dulu boleh ya. Baik, itu peluang hikmah. Kita kena kata hikmah, bukan sebab, bukan kerana, bukan untuk kata hikmah. Al-Quran diturun. Ada satu kitab dinamakan Asbabun Nuzul. Iaitu satu kitab yang menerangkan sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dalam kitab Asbabun Nuzul itu sendiri menyatakan Asbabun Nuzul ay hikmatun nuzul. Asbabun Nuzul ay hikmatun nuzul. Sebab-sebab turun, yakni hikmah turun. Dia tak kata sebab. Hikmah, sebab tu atas dasar majaz qauliyah sahaja, bukan hakikat. Ya. Asbabun nuzul dengan makna hikmah.
nuzul, iaitu sebab turunnya ayat Quran dengan makna hikmah turunnya ayat Quran. Maksudnya apa dia? Bijaksananya Allah menurunkan ayat Quran. Tanda-tanda bijaksana Allah turunkan ayat Quran. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut kan. Allah Ta'ala kata apa? Firman yang bermaksud alam yang Allah Ta'ala jadikan ini ialah tanda-tanda kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat yang menyatakan begitu. Tanda-tanda kebenaran adanya zat Tuhan yang bernama Allah. Maka inilah tauhid, ya, akidah yang perlu kita ada sebelum kita meninggal dunia. Jadi perbetulkan akidah kita, kerana banyak kita hari ini, masuklah saya sendiri pun tak tahulah nasib kita nanti macam mana. Kita meringankan bab akidah. Kita banyak meringankan bab akidah. Kita nak cari pahala yang sunat-sunat. Pahala itu, pahala ini, pahala itu, pahala ini. Yang bagi pahala tu kita kenal ke belum? Yang nak bagi pahala kat kita tu kita kenal ke belum? Tu syarat dapat pahala tu kita kena kenal dia dulu. Bukan? Kita nak pergi kerja, kita nak kena pergi interview dulu. Tempat interview tu kita kena kenal kat mana? Kalau kita tempat interview pun kita tak tahu nak pergi minta kerja mana. Begitulah kita nak pahala dari Allah. Kita kena kenal Allah. Barulah cari pahala dia. Jadi kita ni tak teringin nak mengenal Allah. Dia nak gabih dia punya pahala. Agak-agak dapat lah. Agak-agak lah kan. Macam anak kan. Dia nak bodek ayah dia. Ayah dia harta banyak. Bilion. Dia nak bodek, dia kena rapat dengan ayah dia sampai ayah dia kasih kat dia. Baru dia dapat harta banyak. Betul tak? Ini dengan ayah pergi maki hamun celaka. Ayah punya celaka. Tak ada harapan lagi. Pinjam kereta ayah? No way. Apa pasal pula ayah aku kata Norway? Norway jauh ke nama. Ada kena faham kenapa ayah tak pergi. Oh, kita duk lawan dia. Betul hang pandailah bodek dia, mengampu dia, kipas dia. Dia sayang kita. Belum dia meninggal, tak payah paraik dah pergi siap. Begitulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu suka dipuji. Allah Ta'ala suka dikenali dan suka dipuja-puji. Kita ni haram nak gah, haram nak dipuji. Berdosa. Kita nak dia terkenal, itu namanya hubbul jah. Haram. Nak kemasyhuran. Ya. Hubbul jah, nak kemasyhuran, hukumnya haram. Buat kerja agama, tapi nak jadi masyhur. Nak dipanggil tuan guru, tuan syekh, orang salah nak cium tangan, cium pipi. Nak lagu tu. Nak lagu tempat kau dalam neraka. Tapi kalau orang dah beri, pandang yang mulia hanyalah Allah. Aku ni hamba yang hina. Sudah. Dengan nak teringin nak benda tu. Teringin nak benda tu, maknanya kita mencuri sifat Allah. Kita mencuri, ya, selendang Allah. Maknanya sifat Allah. Mencuri sifat Allah, hukumnya haram. Jadi bila kita buat kerja apa-apa di dunia yang sebenarnya, kerja agama ke, kerja dunia, tak boleh niat untuk kemegahan, untuk kemasyhuran. Apatah lagi jadi artis popular. Dahlah kerja tu kerja tak halal, nak pula diagungkan, dimasyhurkan, maka tu bertambah-tambah dosanya. Kalau dia kata benda tu halal pula, yang tu lebih berat lagi. Dia khawatir hilang iman. Wa'iyyazubillah. Jadi maknanya apa? Jangan ada keinginan nak gah dan seumpamanya dalam buat kerja akhirat. Kalau orang puji,
kita sebut, ya Allah, aku tak layak dipuji. Yang layak dipuji hanyalah Engkau, ya Allah. Allah itu nak dipuji. Kita haram dipuji sebab kita dengan Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawali. Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Allah nak dipuji, kita jangan. Kalau kita pun nak, kita mencuri sifat Allah. Allah bersifat dengan kibir. Ya, al-mutakabbir Allah itu. Allah itu membesarkan dirinya. Kalau kita membesarkan diri, bermakna kita mencuri sifat Allah. Hukumnya haram. Allah suka dikenali. Ya, kita jangan suka dikenali. Jadi makna dia apa? Kita mencuri sifat Allah. Itulah kita duduk mengaji tasawuf, mengaji tauhid, ya, supaya kita kenal Allah. Jangan tak kenal. Orang yang makin belajar, makin beribadah, dia akan rasa dirinya makin hina, bukan makin mulia. Kadang-kadang kita belajar tasawuf, kita rasa kita wali. Itu tipu daya yang amat nyata. Ya, kadang-kadang sehingga mendakwa diri. Mendakwa diri jumpa Nabi Khidir lah. Mendakwa diri hari-hari Nabi Muhammad datang ke rumah. Mendakwa diri pergi Mekah malam mayang kat sana. Bila balik, baik. Jangan mendakwa diri. Kalau sungguh terjadi pun bagi orang-orang kewalian, mereka menyembunyikan itu. Itu namanya menyembunyikan sir, menyembunyikan rahsia. Yang kita boleh cerita-cerita ke orang lah, bohong besar. Ya. Dia kata Syekh Abdul Qadir Jalani cakap lebih kurang macam tu. Siapa Syekh Abdul Qadir Jalani? Kita siapa? Kita Pak Kadir ya. Pak Kadir kampung ni. Bukan Syekh Abdul Qadir Jalani. Jangan tiru-tiru. Tasawuf tak payah tiru-tiru tuan. Ya, ni bukan benda tiru-tiru. Jadi orang-orang sufi yang kita baca dalam kitab-kitab tasawuf tu, mereka berlaku ke atas diri mereka itu secara gerakan Allah, bukan mereka yang buat skrip. Kita jangan buat skrip. Kita belajar tasawuf, ya, kemudian perasaan diri itu dah mulia pada orang. Itulah namanya tipu daya. Tipu daya dalam menuntut ilmu. Jadi semakin belajar, semakin beribadah, dalam hati kena ada apa? Hina-hina dengan Allah. Orang keji kita, itu patut dan layak bagi aku. Orang hina kita, itu padan muka aku. Orang puji kita, itu hak Allah, bukan hak aku. Orang keji, patut dan layak bagi aku. Itu tanda kita dah berjalan kepada Allah. Kalau orang keji kita, kita rasa nak buruh dengan hema, itu bermakna kita masih jauh dengan Allah. Bila orang puji kita, kembang, bumbung-bumbung, itu bermakna kita masih jauh dengan Allah. Sebab tu orang sufi, dia lari daripada bandar, lari daripada kota raya, pergi duduk, curok-curok Pulau Banat. Pasal apa? Sebab dia nak didik jiwa dia. Dia orang tak kenal. Tak kenal pun, terkenal juga. Kisah si Bahlul. Bahlul ni bukan bodoh. Kita orang dia panggil Bahlul tu bodoh. Ada disebut dalam kitab tasawuf. Si Bahlul ni dia asalnya hakim negara. Namanya Bahlul. Bukan bodoh. Kita orang kata Bahlul tu bodoh. Namanya Bahlul. Dia hakim, ketua hakim negara. Zaman Harun bin Rashid, kalau tak salah. Jadi dia berhenti, dia resign jawatan dia tu. Dia pergi duduk di tepi hutan. Tepi hutan, tepi kaki bukit. Jadi orang tak tahu dia pergi ke mana. Dia resign, dia berhenti, dia pergi beruzlah di tepi bukit. Lama kata dengan Harun bin Rashid, kalau tak salah saya lah, pemimpin khalifah zaman tu. Kita kena cari tu hakim ni, mana dia pergi. Maka di setiap daerah dikerahkan ketua-ketua kampung macam kita lah, ketua kampung lah kan. Kalau Indonesia Pak RT. Dia kerahkan, tolong cari orang ni. Macam. Akhirnya berjumpa je. Duduk dalam hutan.
beruzlah, beramal ibadat untuk cuci hati dia daripada hubub dunia dan sebagainya, untuk masuk kasih Allah. Pasal hati kita ni, dalam satu hati tak boleh ada dua cinta yang bertentangan. Ada cinta dunia, dia tak akan masuk cinta Allah. Nak buang cinta dunia tu kena uzlah, kena asingkan diri daripada manusia yang mengajak kepada hubub dunia tadi. Jadi dia lari daripada kota raya, pergi duduk ke hutan. Akhirnya berjumpa juga. Orang tak mogah ni sampai hari ni nama dia terkenal dulu. Orang sebut nama dia sampai hari ni walaupun dia dah meninggal. Orang yang nak gah tu sampai hari ni walaupun untuk keji dia. Contohnya apa dia? Tu Mustafa Kamal Atatürk. Siapa pernah pergi Turki, mungkin pernah pergi ke kubur dia, belum sampai ke kubur dah bau dah. Dia punya pengitnya bau mayat. Mayat dia tu Allah Ta'ala hina sampai tara tu. Walaupun dah ditutup dengan semen, tapi masih keluar bau yang busuk. Nak terkenal? Terkenal sungguhlah, terkenal dengan jahat seluruh dunia. Wa'iyyazubillah. Dia kata ustaz ni mengumpat dah. Mengumpat Mustafa Kamal Atatürk pula. Kata ngaji tasawuf. Nak buat macam mana kan? Nak buat contoh? Takkan tak boleh kan? Ada 6 sebab mengumpat tu jadi harus. Ada 6 sebab mengumpat tu kadang-kadang jadi wajib. Kan? Contoh tak apa kan? Sebab nanti ada pula orang kata, tak ni mengajar tasawuf kan mengajar mengumpat. Sudah. Orang mati dah tu bila nak pergi minta maaf? Oh panjang cerita. Jadi sebelum kita nak fikir lagu tu, sahabat dulu mengumpat ni ada 6 sebab yang boleh jadi harus, kadang-kadang jadi wajib, tak berdosa, untuk dijadikan sebagai contoh iktibar kita. Bukan? Dan kita sambung sikit. Dia kata tadi Allah jadikan lidah kita ni hikmahnya supaya tambah sikit, Allah menjadikan ia akan lidah bagi engkau hikmahnya supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi SAW dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat, dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu dan mendamaikan engkau akan mereka itu dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah, seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana muslahah dunia, mencari kebaikan dunia, seperti mencari harta dengan akad, beli barang kena ada akad, seperti akad jual beli dan akad sewa. Kita beli barang ada akad, angkat, angkat ada, akad tak ada. Beli barang wajib akad. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya, daripada berkata-kata dengan yang dilarang, seperti berdusta yang menyakiti akan orang lain, maka iaitu dosa besar. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Semalam aku mimpi jumpa Atromen. Itu dosa kecil lah, siapa pun tak percaya. Kecuali kerana hajat. Ada juga tipu yang boleh, dusta yang boleh sebab ada hajat. Orang tanya, mana orang Tok Bomo tu? Kita tahu dah Tok Bomo tak ada kerja lah. Tok Bomo tu kalau orang cari dia buat kita 52. Jadi kalau aku khabar ke dia nanti bersekongkol.
Abang saya tak tahu. Saya tak tahu dah. Tapi tahu bohong. Bohong tu wajib. Itu bohong wajib. Kadang-kadang dia namakan bohong muslihah ataupun bohong yang harus. Setengah ulama tak mau sebut bohong tu wajib. Dia kata bohong harus. Pasal apa? Pasal Nabi pernah menyebut iyyaka wal kidba fa innal kidba mujanibun lil iman. Jauhilah kamu daripada berdusta kerana berdusta itu menjauhkan dirimu daripada iman. Maka tiada ada ia dusta seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Dua orang yang bergaduh. Ali dengan Abu bergaduh. Memang tak mau tengok muka. Kita pergi dekat Ali, kita kabarkan dia. Ali, Abu nak jumpa kau, tapi dia seorang. Dia kirim aku. Siapa? Dia minta maaf. Pergi habang ke dia, Norway. Norway juga. Kita pergi balik dekat Abu. Abu, Ali nak jumpa kau. Pasal apa? Dia nak minta maaf. Abang kat dia, Norway. Barangkali kita pergi jumpa lagi sekali. Ali, Abu nak jumpa. Dia kata, semua-semua minta maaf. Dia seorang. Dia rasa dia bersalah. Lama-lama dia tunduk. Itu ya. Dia kita bohong kan. Pahala besar mendamaikan orang yang bergaduh. Tempatnya adalah istana dalam syurga. Siapa yang mendamaikan orang bergaduh lebih besar pahala daripada berwirid sepanjang hari. Kerana wirid tu pahala untuk dia seorang. Dia mendamaikan orang bergaduh tu pahala barangkali untuk sekampung barangkali. Untuk satu negeri barangkali. Maka tu lebih besar pahalanya. Jadi siapa nak pahala yang mudah, sembang-sembang ya. Cari siapa bergaduh kita damaikan. Lebih besar daripada membaca Quran. Pahala tu. Kalau kita dengar pahala orang baca Quran itu tuan, Quran ni akan jadi sahabat dalam kubur. Ya. Tapi kalau kita mendamaikan orang bergaduh, ya, apa pahala orang bergaduh tu mai kat kita? Apa pahala dia? Barangkali dia pernah pergi haji. Barangkali kawan ni pernah baca Quran. Takkan tak pernah kok orang Islam. Pahala dia datang kat kita tuan. Lagi banyak daripada kita duk baca Quran. Bukan tak suruh baca Quran, tapi nak pahala lebih pada itu. Baca Quran hukumnya sunat, mendamaikan orang bergaduh, pahalanya besar. Terkadang wajib. Dan insya-Allah. Insya-Allah. Belum lagi. Baik. Karena sabda Nabi SAW, laisa bil kadzabi may yuslih bainan nasi. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Mana siapa-siapa yang berbohong kerana mendamaikan manusia yang bergaduh tak dinamakan berbohong. Itu namanya hikmah. Itu namanya dakwah dengan hikmah. Termasuk dakwah dengan hikmah itu. Sebab apa? Sebab itu tujuannya mulia. Kita nak kata Ali tadi, Ali, Abu nak minta maaf dengan kau. Kau senang nak fikir macam mana nak bagi dia orang baik. Tak ada dia. Padahal sama-sama ada memang nak bergaduh, jumpa ke nak tunggu. Ya. Bahkan terkadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh. Wajib berdusta. Nampak? Yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya. Maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim itu. Siapa orang zalim tu? Alum. Dan seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya. Mengumpat ni Arab kata apa? Ghibah. Mengumpat ni dosanya amat besar. Nabi kata al-ghibatu ashaddu minaz zani. Mengumpat tu lebih besar dosa daripada berzina. Zina ni membabitkan dua orang ni. Mengumpat ni kadang-kadang boleh rosak kampung. Kita mengumpat Pak Imam punya pasal, habis jemaah lari. Mulut kita punya pasal, jemaah pakat lari. Nak pula itu tuhmah, jaga. Seluruh amalan kita Tuhan tak terima. Pasal lidah.
maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Mana kata ulama bersepakat mengatakan haram. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawasanya mengumpat itu dosa besar kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji siksa yang bersangatan, seperti firman Allah Ta'ala. Kita berhenti situ dulu, insya-Allah kita sambung. Seperti firman Allah Ta'ala. Tak ada soalan? Kata ada soalan? Tak ada. Sambung depan. Ada tahlil Baik, kita berhenti dulu, insya-Allah kita sambung. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.